Okey, soalan kertas 1 Negeri Perlis, Percubaan Negeri Perlis SPM 2020. Soalan nombor 2 ya. Soalan yang pertama kita dah bincangkan berkaitan dengan statistik. Soalan yang kedua pun masih statistik lagi. Okey. So kalau kita lihat di sini dia kata a set of data, still ungrouped data ya. 1P, Q, 3, R, S and A is arranged in increasing order. So maksudnya set data yang diberi ini adalah nombor-nombor yang telah disusun dalam susunan menaik, dalam ascending order. Alright. Kemudian kita the range, mean and variance of the set of the data are 7, 3 and 5 respectively. So maksudnya cikgu keluarkan data ni, cikgu tulis, range dia lah, kalau dalam bahasa Melayu julat sama dengan 7, mean ya, x bar sama dengan 3, variance sigma square sama dengan 5. So ini daripada data yang telah diberi mengikut kita punya senarai data ungroup tidak terkumpul yang kita ada di sini yang telah disusun dalam increasing order. Okey, dia minta determine the effect. So apa yang akan berlaku? Kesan sekiranya yang pertama kepada range ya. Apa akan berlaku kepada range julat kita sekiranya nombor 10 ditambah? Kalau kita perhatikan, apa maksud julat? Julat adalah kita punya data yang paling kecil dengan data yang paling besar. Kita ambil beza dia. So maksudnya kalau 7 ini dapat daripada mana? 7 asalnya 7 ini dapat daripada beza di antara 8 dan juga 1 dapat 7. Jadi sekiranya kita masukkan nombor 10 ni ke dalam data kita, apa akan berlaku? Nombor kita sekarang ini akan ada perubahan. Iaitu 1 ... walaupun ada 8, sebab nombor 10 ini adalah nombor yang akan menjadi nombor yang paling besar. So maksudnya dia akan ada lagi 10 di situ. Maka julat ini, apa akan berlaku pada julat? Julatnya akan jadi 10 tolak dengan 1, you akan dapat 9. Asalnya 7 ini meningkat menjadi 9. Apa berlaku kepada julat? Dia tak nak tahu nilai dia. Dia nak tahu apa? Dia nak tahu apakah kesan dia. Kesan dia adalah kita punya julat ataupun range is increasing. Yang ni dia nak tahu ni. Range, effect dia, range is increasing. Okay, so ini efek dia. Ini jawapan dia. Dia tak nak tahu pengiraan tetapi nak tahu apakah kesan yang berlaku. Okay, so tetapi kalau sekiranya masukkan nombor 7 di antara nombor 7 dengan nombor 1, maksudnya dia masukkan data yang baru itu bukan nombor 10 ya. Dia masukkan 7, 6, 5 dan sebagainya, maka julat tidak ada akan kesan apa-apa. Sebabkan nombor 10 itu adalah data yang akan mempengaruhi data yang paling besar di dalam kita punya ungroup data, maka kita punya julat juga ataupun range kita juga akan berbeza dengan penambahan. Okey, kemudian dia minta apakah berlaku kepada interquartile range ni? Apa berlaku kepada interquartile range? Masih ingat lagi interquartile range? Interquartile range adalah ataupun bahasa Melayu dipanggil sebagai julat di antara quartile. Kita ada Q1 dengan Q3, beza Q1 dengan Q3. Okey, kita ambil data yang asal dulu. Kita ada 1, kita ada P, kita ada Q, kita ada 3, kita ada R, kita ada S dan kita ada 8. Okey, ini data yang asal sebelum nombor 3 dibuang ya. Maka dekat situ apakah quartile range yang asal? Okey, mari kita lihat. So untuk quartile range yang asal ini, so ini adalah kita punya median. Betul ya? Sebab kita ada 1 2 3 4 5 6 7, so nampak 3 ni akan jadi median. Jadi apakah Q1 kita? Q1 dia adalah di antara 1P dengan Q. Di tengah-tengah pula. Ini akan jadi kita punya Q1. Okey. So ini pula akan S pula akan jadi kita punya Q3. Maka interquartile range kita, IQR kita ataupun kita panggil sebagai kita punya julat di antara quartile adalah beza di antara S dengan P. Okey. Sekarang ini dikata apakah berlaku pada interquartile range sekiranya nombor 3 ini dibuang. Is removed. Okey. Kita buang nombor 3. Kita lihat apa berlaku kepada interquartile range. Apa berlaku pada median? Median masih di antara Q dengan R. Nilai di antara Q dengan R. Betul ya? Sebab kita ada 6 data. Nilai di tengah-tengah ni walaupun tak ada data, median berada di sini. Apa berlaku pada Q1? Q1 masih merujuk kepada P. Apa berlaku pada Q3? Q3 masih merujuk kepada S. Maksudnya interquartile range tidak berubah. Ini keyword dia. So maksudnya interquartile range, cikgu short formkan jadi IQR, unchanged. Nampak? Kenapa dia tidak berubah? So sebab apa? Sebab kalau cikgu buang nombor 3 ini, Q1 dengan Q3 masih merujuk kepada data yang sama. Maka dia punya perbezaan dia, interquartile range dia, julat di antara quartile dia, masih merujuk kepada nilai yang sama. Okey, kita lihat pula kepada bahagian C. Cikgu gunakan bahagian sini. Baik. Ini jawapan kita ya, dia tengok kesan. Okey, dia tidak mempengaruhi lah perubahan kepada interquartile range tadi, ya.
Okey, untuk C pula, kita lihat dekat C. Dia minta sekarang ini adalah variance, guys. Ya. Apabila nombor 3 ditambah ke dalam data kita, set data kita. Okey. Bila sebut tentang variance, cikgu untuk soalan ni mungkin cikgu boleh kaitkan dengan kita punya rumus balik. Kita balik kepada formula. Apakah formula kita? Formula untuk variance, cikgu tulis sini, variance adalah sama dengan sum of, okey, salah satu daripada formula dia, kita kata X tolak dengan min, ya, kita kuasa 2, kita bahagi dengan N. Maksudnya, setiap data tu ditolak dengan min. Maksudnya, data ni tolak dengan min, kuasa 2. Data ni tolak dengan min, kuasa 2. Data ni tolak dengan min, kuasa 2. Data ni, setiap data tu akan ditolak dengan min, kemudian kuasakan dengan 2. Alright. Tetapi, kalau kita lihat dekat sini, okey. So, kita dah ada data asal, maksudnya 1 tolak dengan min kita, 3, kuasa 2, bla 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 bla. So, semua ini ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 data. Tetapi sebabkan data 3 ditambah ke dalam. Okey. Maksudnya, asalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data dah jadi 8. Betul Data dah jadi 8. Maksudnya, N ni akan berubah. Akan meningkat. N akan meningkat. Okey. N akan meningkat. Apa berlaku kat data di atas ni? Dia tidak mempengaruhi kepada kita punya nilai numerator. Pengangka kita. Sebab apa? Sebab data yang ditambah ini juga adalah data yang bersamaan dengan min. 3 kan min kita? Maka dia ditambah pun data dia 3. Maka kalau kita ambil 3 tolak dengan 3, kuasa dengan 2, 3 tolak 3 sama dengan apa? Sifar. Kosong. Maksudnya, dia tidak mempengaruhi data hasil tambah yang di atas ni. Cuma, kita punya data, bilangan data ni bertambah. Bila bilangan data bertambah, apa berlaku kepada kita punya sigma square ni? Mengikut kita punya mathematically, dia kata apa? Kalau ini adalah kita belajar dalam matematik variance, mengatakan bahawa inilah case inversely proportional. Inversely proportional atau kita panggil sebagai berkadar songsang. Maksudnya bila n bertambah, maka apa berlaku kepada kita punya variance akan berkurang. Maksudnya dalam kes ini, dalam kes ini sahaja kita akan katakan bahawa variance kita decrease. Variance kita decrease. Okey? Baik, so para pelajar, so inilah kita punya contoh soalan. Walaupun 3 markah, tetapi penjelasan dia memerlukan kita punya kefahaman dalam konsep di dalam statistik, terutama dalam serakan ini ataupun kita panggil sebagai dispersion. Alright?